Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw man kana maita فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazka pada muka surat yang ke-21. Masih lagi membicarakan tentang cara-cara untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada cara yang ketiga, iaitu dengan melakukan solat malam, dengan menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Qiyamul lail boleh kita laksanakan meskipun hanya dengan melakukan solat 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Sekitar setengah atau sepertiga jam sebelum subuh, agar kita termasuk dalam golongan yang sentiasa ingat kepada Allah pada saat-saat yang indah seperti itu, yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, masanya wal mustaghfirina bil ashar, orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Pukul 5 jadilah dapat 2 rakaat, jadilah kita bangkit sahur pagi tadi, sebelum kita makan sahur kita buat 2 rakaat, dapatlah tu qiyamul lail, jadilah dapat 2 rakaat pukul 5 pagi tadi, okey lah tu, betul lah. Pukul 4 suku bangun buat sampai pukul 5, lagi bagus. Agak-agak ringan sangat, pukul 4.50 mandi semua, pakai baju elok-elok, buat 2 rakaat, habis 5.10, kemudian pergi buat juadah makanan. Silakan, 2 rakaat itu pun dah dikira sebagai menghidupkan malam. Cantik lah tu. Ada orang yang bangkit sahur ni menung, duduk atas katil pun menung. Bila dah ke dapur, duduk atas meja makan, duduk di kerusi makan pun menung. Macam mana nak bangkit sahur? Macam mana nak bangkit qiyamul lail? Nak bangun qiyamul lail menung banyak. Dia masa itu jangan tanya apa, nak marah je. Jangan banyak soal, dah marah je. Orang tengah tidur, bangkit pula menung. Ini maknanya dia jarang buat. Pada waktu itu, waktu orang mengadu dengan Tuhan. Kerana pada masa itu, kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada waktu itulah yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama' dunya hina yabqa thuluthul lail fayaqulu hal min sa'ilin fa'u'tiyahu hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu hal min da'in fa'ujibahu. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, pada waktu itu Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia. Macam mana yang kata Allah turun ke langit dunia? Jangan tuan-tuan gambarkan, jangan tuan-tuan ilustrasikan. Kita tak dapat nak bayang macam mana Allah turun ke langit dunia. Tetapi Nabi kata Allah akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam, dan Allah Ta'ala akan menyeru daripada langit dunia, adakah sesiapa di antara hamba-hambaku yang berdoa kepada aku? Nescaya pada masa ini aku akan kabulkan permintaannya. Adakah di antara hamba-hambaku yang meminta ampun pada masa ini? Nescaya akan aku ampunkan dosanya. Adakah di antara hamba-hambaku yang meminta pada masa ini? Aku akan memenuhi segala permintaannya. Nabi sebut Allah Ta'ala menyeru kepada kita 3 perkara pada masa itu. Pada waktu sahur itu Allah Ta'ala akan menyeru kita dengan 3 perkataan. Adakah di antara hamba-hambaku yang berdoa? Silakan, aku akan kabulkan permintaannya. Siapa di kalangan hambaku yang minta ampun? Silakan, aku ampunkan dosanya. Siapa yang nak minta sekarang? Mintalah, aku akan kabulkan permintaannya. 3 perkara ini yang disebut oleh Rasulullah. Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia, mencari dan mencari siapa yang nak bangun, siapa yang nak berdoa pada masa itu. Silakan.
Masa itu Allah mendengar rintihan kita. Allah Ta'ala mendengar apa hajat kita. Tapi kalau kita kalah dengan tidur, kita kalah dengan mengantuk, kita kalah dengan tilam, kita kalah dengan selimut, kalahlah kita. Akhirnya kerugian kita bila subuh menjelma. Tentunya maksud turun di sini tidak dapat digambarkan sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Kita tak dapat nak gambarkan Tuhan itu turun macam mana. Allah yang Maha Agung turun tak sama macam kita turun. Tak dapat kita gambarkan, mengilustrasikan dan menyamakannya. Tetapi kita tidak dapat membantah Allah Ta'ala turun. Macam mana turun? Wallahu a'lam. Tak payah dikaji. Tak payah nak siasat macam mana Tuhan turun. Tetapi wajib kita percaya Allah turun ke langit dunia, mencari dan nak mendengar rintihan kita. Akan tetapi saat-saat ini yang kita sebut sebagai al-ashar, saat-saat sahur ini banyak dilalaikan oleh manusia. Kok waktu sekarang je dia bangun sahur? Pasal ada makan. Cuba sahur tu tak ada makan, tuan-tuan. Cuba sahur tu tak ada makan. Berapa ramai yang bangun sahur? Kadang-kadang 6 suku baru bangkit. Kadang-kadang 6:30 pagi baru bangun. Kadang-kadang 6:40 baru bangun. Dia tak boleh bangun pukul 4:30, pukul 5 suku tak boleh bangun. Sebab apa tak boleh bangun? Nanti dia akan terangkan. Kenapa kita bulan Ramadan ni kita boleh bangkit awal untuk bersahur? Kenapa bulan yang bukan Ramadan berat sangat, perit sangat nak buat? Nanti dia sebutkan di belakang. Baik, dia kata lagi, orang yang sengaja melalaikannya, saja-saja tidak mau bangun, saja-saja tidak mau solat pada waktu itu, orang ini ialah orang yang terhina. Yang sengaja melalaikannya termasuk orang yang terhina dan terhalang daripada mendapat kebaikan, kecuali pada orang yang mendapat uzur seperti sakit atau lupa, musafir atau berjaga malam dalam satu hal yang mesti dia buat, yang tak dapat tidak dia kena buat, ataupun langsung tak sedar. Tapi kalau saja-saja sedar pun tak bangun, sedar pun tak buat, sedar pun tak melaksanakan, orang ni rugi sangat, tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala yang Maha Mulia turun, kita tak sambut. Kita kalau yang berhormat turun tak sambut, apa jadi? Yang berhormat datang kampung kita, kita buat dek je. Apa jadi agak? Kalau menteri turun sebab kita buat dek je. Ini Allah turun ke langit dunia, kita buat dek je. Subhanallah. Fikir macam itu. Apa perasaan kita kalau orang besar main, kita tak main? Orang besar datang, kita tak datang. Melawat main semayang di kampung kita ni, main duduk di surau kita ni semayang. Agung main tempat kita ni. Kereta sebatu sampai lah jalan. Dia punya petroka sampai sebatu lah. Kita semayang dilek di rumah. Kita akan rasa apa? Kalau Allah turun ke langit dunia nak mengabulkan permintaan kita, kita pula tak sambut, apa jadi kita ada, tuan-tuan? Adakah kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya, kata dia, wahai Abdullah, janganlah kamu jadi macam si fulan. Dulu dia rajin qiyamul lail, sekarang dia dah tinggal. Nabi sebut, kamu jangan jadi macam satu hamba Allah, dulu rajin qiyamul lail, sekarang haram, tak ada bangun dah. Sebab tu, tuan-tuan, tak disuruh banyak-banyak. Sebab tu dia kata tadi, 2 rakaat pun cukup, tapi berterusan. 2 rakaat pun memadai satu malam, tetapi yang nak ialah berterusan. Yang kita faham hari ni, qiyamul lail start pukul 3:30. 3:30 pagi start, dengan tasbih, dengan hajat, dengan taubat. Kena pula Tok Imam tu pula menangis pula, berbasuh lenjun sejadah. Bila tu? Malam nisfu Syaban, malam awal Muharram, 10 malam terakhir. Bila pula nak jumpa macam tu? Tahun depan. Lepas tu tak jumpa. Yang tu kita tak mau buat banyak-banyak sekali, tak mau. Kita buat sikit-sikit tetapi berterusan. Jangan buat sekali rap, lepas tu tak jumpa. Kalau jumpa tahun depan nasib baik juga. Kalau tak jumpa langsung, mati besok langsung.
Kita nak sikit-sikit. Allah Ta'ala dia suruh buat sikit-sikit. Tapi biar berkekalan. Macam kita kalau target nak pergi haji. Kalau tuan-tuan simpan 100 sebulan. 100 sebulan kalau simpan nak pergi haji. Selama berapa lama tuan-tuan boleh simpan untuk pergi haji? 10 tahun cukup kot. Start simpan 100 sebulan umur 20. Cukup 30 boleh pergi haji. Mesti ada target. Tak banyak 100 sebulan. 100 sebulan maknanya tuan-tuan simpan RM3 sehari. RM3.50 sehari. RM3.50 sehari simpan dalam tabung buluh. Kalau dulu lah simpan dalam tabung buluh. RM3.50, RM3.50. Selama 10 tahun buat, boleh pergi haji dalam usia 30 tahun. Tapi yang banyak simpan sekarang pada handphone. Sebulan 200, sebulan 200.50. Beli handphone baru pula, RM1,000 pula. Sebulan dia spend untuk handphone saja 200. 10 tahun dia simpan. Haji apa pun tak dapat. Cubalah dia fikir sikit-sikit. Serupa kalau kita baca Quran. Sehari semuka. Sehari semuka. Setahun habis satu khatam Quran. Sehari selai habis khatam Quran. Tak banyak, tak payah banyak-banyak. Tak payah tuan-tuan buat macam Quran, baca tadarus sekarang ni. Tiap-tiap malam satu juzuk. Balik rumah 11:30 malam. Duk penderah satu juzuk. Lepas habis bulan Ramadan, adalah khatam Quran. Doa lah, tunggu tahun depan. Tu pun tahun depan nak masuk tadarus. Kalau tahun ni tak dapat game breakout, tak masuk. Tahun depan tak mau lah, kata tahun lepas aku masuk haram. Tak dapat apa langsung. Bukan kata, bagilah lah kalau khatam Quran ke, bunga telok ke apa, bunga telok pun tak ada. Malah masuk lah. Langsung tak jumpa lah. Yang kita duk puluh sekarang ni satu malam satu juzuk. Selepas tu buat lah. Tak buat. Biar kita sikit-sikit tak apa. Sehari sehelai. Setahun khatam Quran. Kalau kita baca sehari 2 helai. Setengah tahun, 6 bulan khatam Quran. Setahun 2 kali. Boleh buat. Yang disuruh ialah biar sikit-sikit tetapi berkekalan. Jangan banyak-banyak lepas tu tak ada lah. Ini yang merugikan kita. Allah Ta'ala dia bukan suruh buat banyak sekali-sekali. Allah Ta'ala suruh kita buat sikit-sikit tak apa. Tetapi kerap-kerap. Supaya tak putus keberkatannya. Baik. Hadis ini terdapat dalam kitab yang sahih. Hadis sahih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang tadi Abdullah bin Amru bin Al-As. Anak Sayyidina Amru Al-As. Yang ni pula Abdullah bin Umar. Anak kepada Umar Al-Khattab. Nama serupa, nama pak pun hampir-hampir sama. Tapi mempunyai 2 karakter yang berbeza. Abdullah bin Amru karakter yang lain. Abdullah bin Umar perangai yang lain, tak sama. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis, Abdullah bin Amru, kalau dia pegang hadis Nabi, dia pegang sungguh. Dia tak ubah-ubah arah. Kalau Nabi buat je, dia buat ya. Tapi Abdullah bin Umar, dia buka pula. Dia panjangkan lagi hadis tu. Dengan kebijaksanaan ilmu dia. Ini perkembangan. Jadi kita panggil sebagai ijtihad. Dia berubah. Ya, perbezaan kalau tuan-tuan baca di antara 2 perangai Abdullah. Satu Abdullah bin Amru dan satu lagi Abdullah bin Umar. Baik, Abdullah bin Umar ialah abang ipar Rasulullah SAW. Kerana adik dia yang bernama Hafsah berkahwin dengan Rasulullah. Hafsah binti Umar, anak Umar Al-Khattab. Anak Umar Al-Khattab ni tinggi, renjong orang kan. Janda. Ya, renjong. Bila sebut renjong ni siapa nak? Tanya dekat Abu Bakar, nak ke? Hai, tak lah. Tanya pada Osman, aku ada anak janda. Dia punya Osman. Tanya pada Ali pun buat dia. Renjong. Tanya pada Rasulullah, aku tanya dia mau tak nak ambil. Aku suruh dia tak nak ambil. Umar kata, kalau begitu biarlah aku ambil. Rasulullah yang ambil. Kalau ada orang kata bahawa Rasulullah ni gila seks, gila nafsu, pasal apa yang dia nak cari orang macam Hafsah binti Umar? Baik dia cari yang hak bagus punya. Kalau baca dalam sejarah tuan-tuan, Hafsah binti Umar ni kalau dia masuk dalam bilik air, lapik bilik air, pengadang bilik air tu nampak lagi kepala dia, tinggi je tuan-tuan. Dia masuk tu nampak kepala lagi. Kalau kita kata Rasulullah ni gila nafsu, baik dia cari yang lawa-lawa, yang kating-kating. Dia tak cari yang kating.
Pasal apa? Pasal nak bela, tak ada siapa nak ambil janda. Tak ada siapa nak ambil susah. Kena ambil lah tuan-tuan. Kita duk kutuk pelacur. Ambil lah dia jadi isteri, bantu dia. Jadi isteri nombor 2, nombor 3, apa salah? Kita duk kutuk-kutuk apa pelacong. So kita tak pergi tolong dia. Bila kita pergi tolong dia, isteri kita pula tu dia. Bukan kata gunting lah, kata tu. Mai. Itu masalah. Itu macam mana nak selesaikan masalah? Pergi cari GRO, cari pelacong apa dia buat jahat. Cari jalan macam mana. Mereka ni macam tak menikah. Tarik bagi menikah, bagi agama alik tak. Clear masalah. Apa lagi jalan kita nak pergi ke depan? Apa jalan kita nak tolong mereka lagi macam mana? Tak ada suami. Tapi bila masyarakat terlalu mengongkong budaya poligami, tak suka poligami, yang jadi penyakit bertambah parah dan bertambah menjadi barah dalam masyarakat. Rasulullah tunjuk kepada kita. Bukanlah Hafsah binti Umar ni pelacur, tetapi nak tunjuk ambil orang susah. Ambil orang yang teraniaya, ambil janda-janda, tolong mereka supaya dapat pertolongan, bantuan. Kita sekarang ni nak nikah 2 pun cari anak dara ya. Jadi janda anak 8 tak mau tolong. Tu tengok dalam paper tu janda anak 4 cacat. Dia ambil jadi isteri. Siapa nak? Wah sedar kalau saya tak payah tu. Ni penyakit. Kalau boleh buat tuan-tuan. Masalah kita sekarang ni laki-laki dah kurang. Laki-laki ni dah termasuk spesies yang terakhir. Spesies yang pupus sekarang. Tinggal tuan-tuan ada laki-laki yang banyaknya jantan sekarang. Yang laki-laki kurang. Yang banyak jantan. Yang tak boleh nak diharap jadi manusia. Jadi binatang tu banyak. Jadi laki-laki ni kurang. Baik, Abdullah bin Umar berkata, kalau salah seorang sahabat Nabi bermimpi, dia akan menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, anak Sayyidina Umar ni. Dia kata sahabat-sahabat ni kalau mimpi dia, mereka akan mengadu mimpi itu pada Nabi. Apa dia takbir mimpi? Apa makna mimpi yang kami mimpi? Maka Abdullah bin Umar pun sangat-sangat berharap kalau dia pun boleh mimpi dan dia boleh jumpa Rasulullah untuk tanya pada Rasulullah apa makna mimpinya. Kata Abdullah bin Umar, sewaktu saya masih bujang dan belum berkeluarga, saya biasanya tidur di dalam masjid. Bukan tidur saja, tidur dengan ibadat. Tuan-tuan kena faham tu, bukan tidur saja. Sebab hari ni ada orang yang tidur di masjid bukan kerana tidur, kerana tak nak bil air, bil api banyak di rumah. Dia kata senang tidur di masjid, senang, kita mandi semua kat masjid. Kalau mandi di rumah bil air banyak. Tu yang dia tidur di masjid, mandi di masjid, bersukai di masjid, pasang kipas dia seorang aja. Kalau di rumah kena bayar bil api, disuruh free kata dia. Banyak jadi itu tuan-tuan. Bukan yang mari nak imarahkan masjid, dia mari nak perhabis harta masjid. Dia tak mau duduk di rumah. Di masjid pula ada pula kopi corner pula. Oh, lagi dia balon. Seminggu habis Milo 1 tin. Ada jenis tu. Yang kita tak mau. Yang kita nak macam Abdullah bin Umar. Bujang-bujang tidur di masjid. Apa buat? Ibadat. Bila tidur di tempat yang baik, buat pula benda baik, maka mimpi pun mimpi baik-baik. Apa mimpi dia? Suatu malam saya tidur dalam masjid, lalu saya bermimpi halnya orang yang tidur bermimpi. Saya melihat ada 2 orang laki-laki memegang tanganku dan mereka berdua membawaku kepada sebuah perigi yang sedang direbus. Saya memperhatikannya dengan penuh khusyuk, lalu saya merasa takut duk tengok air menggelegak dalam perigi ni. Dia rasa takut. Lalu katanya mereka berdua mengatakan kepadaku, kamu jangan takut. Kemudian saya mengambil sehelai kain sutra. Setiap kali saya menunjuk satu tempat dengannya berdekatan dengan Raudatul Khadra, maka sehelai kain sutra itu akan terbang bersama denganku. Di pagi harinya saya beritahu kepada isteri Rasulullah, iaitu adikku Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Dia jumpa dengan adiknya, minta dia tolong tanya pada Rasulullah apakah makna mimpi dia. Dibawa pergi kepada sebuah telaga yang sedang menggelegak.
tiba-tiba dapat sehelai kain sutera yang berwarna hijau. Dibawakan pula kain itu, terbang jauh pergi kepada Raudatul Khadra, pergi kepada sebuah taman yang penuh dengan kehijauan. Apa maknanya mimpi macam itu? Dia kata dekat adik dia, cuba kamu tanyakan pada Rasulullah, apa maknanya mimpi abang? Balik Rasulullah ke rumah isterinya, Hafsah pun tanya, yang abang dia mimpi bagian-bagian. Rasulullah menjawab, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar. Itu pun jika dia melakukan qiyamul lail. Maksud mimpi itu apa kata Rasulullah? Abdullah bin Umar ni setengah langkah dah nak jadi baik. Abdullah bin Umar ni satu langkah dah nak jadi baik. Kalaulah dia qiyamul lail, confirm dia baik. Satu langkah dah dia baik dah. Kalaulah dia buat qiyamul lail, insya-Allah Abdullah bin Umar akan jadi baik. Bila Abdullah bin Umar dapat mimpi itu, makna mimpi itu, maka dia pun tiap-tiap malam menunaikan solat, menunaikan qiyamul lail, dan sangat sedikit dia tidur di waktu malam. Sehinggalah menurut sahabat pembantunya yang bernama Nafi', bila Abdullah bin Umar bangun semayang malam, tak tinggal tuan-tuan, tak berhenti. Soalan yang dia akan tanya selepas habis semayang, dia akan tanya kepada Nafi', subuh dah masuk ke belum? Nafi' kata belum. Bila belum, bangun lagi semayang. Habis 2 rakaat tanya lagi, subuh dah masuk ke belum? Belum. Sambung lagi semayang. Itulah Abdullah bin Umar tiap-tiap malam. Sehinggalah bila subuh masuk, barulah dia beranjak menunaikan solat subuh. Ini dia tuan-tuan, manusia yang dapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, faktor-faktor yang dapat membantu qiyamul lail, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ada 4. Ada 4 sebab membolehkan seseorang melakukan qiyamul lail. Dan 4 ini juga punca-punca seseorang tak boleh bangun qiyamul lail. Dia sebut kepada kita 4 benda yang membolehkan membantu kita sembahyang malam. Dan 4 benda inilah jawapan kepada kita kenapa tak boleh bangun sembahyang malam. Yang pertama, orang yang tidak melakukan maksiat dan dosa di siang hari, orang ni akan senang bangun sembahyang malam. Siapa yang buat maksiat dan dosa di siang hari, dia akan susah bangun malam. Malah tak bangun pun, bukan kata susah. Bangun ni pun kok pergi minum air je. Pasal kencing manis, dia buka peti air nak minum. Tak pun pergi beli air je, pergi buah air. Dia takkan bangun dan susah nak bangun. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Hasan Al-Basri. Katanya, wahai Abu Sa'id, mengapa saya susah sekali untuk lakukan qiyamul lail? Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya dosa-dosa kamu di siang hari mengikat kamu untuk bangun pada waktu malam hari. Dosa mata. Dosa mata yang kita di belah siang tadi ni tuan-tuan, mengakibatkan mata tak boleh bangkit waktu malam. Kita ni pahala banyak ni, pagi-pagi pahala puasa ni banyak. Lepas subuh, kuliah subuh. Lepas sahur, subuh. Lepas subuh, kuliah subuh. Balik rumah nanti baca Quran. Pukul 12 tidur tengah hari. Sekali nak bangkit malam. Lepas pukul 12 tidur. Pukul 1.10 sembahyang zuhur. Lepas tu rajin sikit baca Quran. Kemudian pergi ke surau, sembahyang asar pula. Balik sembahyang asar, siap-siap. Pergi pasal Ramadan. Yang situ sangkut. Tang situ pula lah sangkut. Aduh. Niat nak beli kuih aja. Niat tu nak beli kuih. Tapi mata. Tak daya lah Ustaz. Tak boleh nak elak Ustaz. Ya, tak boleh nak elak. Kita beli apa? Beli kuih ketayak. Bagus kuih ketayak. Tapi pakai yang jual tu tak pakai ketayak pun. Tak jual kuih ketayak tu. Tak ada bertudung pun. Kuih dia je bertudung. Dia tak. Tengok dia. Pergi gerai sebelah pula. Duk kaca cendol tu. Tengok baju pula singkat. Masa umur 28. Tapi pakai baju adik yang 8 tahun. Dan tu yang rosak mata. Berapa ramai yang rosak mata pada petang dia. Dia belum masuk lagi duk aksiden belaga sepanjang duk berjalan pasar.
Orang dah ramai. Bersentuh sana, bersentuh sini. Aduh. Bersentuh aja gugur pahala. Tengok seronok sikit, gugur pahala. Rasa seronok tengok pula, oh seksinya, gugur pahala. Lama-lama kurih pahala puasa kita. Pagi tadi gemuk dah. Lah ni tengah gemuk ni tuan-tuan. Tembun, gemuk, sihat. Dia mai petang tak lagi, dia mengecil. Pasal apa? Wallahu a'lam, tuan-tuan fikir sendirilah. Sebab itu tuan-tuan nak pergi ke pasar Ramadan ni. Tak usah ronda. Turun daripada motor, turun daripada kereta, nak beli apa? Dah set dah. Dalam kepala dia nak beli apa? Nasi ayam, ayam percik. Nasi ayam, ayam percik. Tengok nasi ayam, ayam percik. Dah balik. Yang tuan-tuan duk sa'i tu pasal apa? 7 kali sa'i pergi balik. Tu yang jadi rosak. Dia tengok asap sana berkepui, asap sini berkepui. Abang, asap apa tu abang? Mesti sedap tu abang. Macam bomba nak main tu, punya terbakar. Rupa-rupanya ayam bakar. Ikan bakar. Dia tarik pula dah. Akhirnya dekat 2 jam di situ saja. Kan dah rugi pahala kita tuan-tuan. Kalau semua tutup aurat tak apa. Rupa-rupanya tak tutup aurat. Yang pusat nampak, yang lurah punggung nampak. Yang betih nampak, yang rambut nampak, yang tengkok nampak. Pahala pagi tadi ni, pahala hak sekarang ni hebatlah. Dengan sebab petang tak lagi, dia main rosak. Tu contoh Ustaz, takkan nak berjalan pejam mata? Taklah saya suruh pejam mata. Saya dah kata tadi dah. Sekarang target apa benda nak beli. Beli yang tu balik sudah. Tak payahlah tuan-tuan nak tawah lagi lah. Buat 7 keliling pula tak payah. Punca lagu tu lah. Yang jadi rosak kita. Dengan sebab rosaknya siang tadi, nak bangkit qiyamul lail susah, nak bangkit sahur pun payah, nak buat tahajud pun payah. Hanya kerana masalah mata tadi ni. Yang seronok tengok ada benda pada waktu siang, menjejaskan ibadat pada waktu malam. Dia jadi berat. Setan dah bertengik di mata. Setan dah duduk berkubang di mata. Akhirnya dia jadi kampung di situ. Susahlah mata nak bangkit. Baik, yang kedua. Di antara faktor qiyamul lail juga ialah melakukan wirid, yakni zikir, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Talib dan Fatimah binti Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bertasbih subhanallah 33, bertahmid 33 dan bertakbir 34. Itu yang kita buat lepas sembahyang. Tuan-tuan jangan kata wirid tak ada lepas sembahyang. Sebab ada orang kata tak ada wirid lepas sembahyang. Ni hadis sahih. Sila rujuk dalam kitab Bukhari. Hadis yang ke 3113, 3705, 5361, Muslim 2727. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ada satu hadis menceritakan Nabi berwirid lepas solat. Dalam Sahih Bukhari ada 3 hadis menceritakan Nabi berwirid lepas solat. Jadi di mana yang kata tak ada wirid, di mana? Nabi sebut Subuhul Qudus wal malaikatu waruh wa rabbul malaikatu waruh. Nabi ada sebut dalam hadis. Kita buka dalam kitab Fiqh Ad-Dalil. Kitab Fiqh Ad-Dalil bukan ditulis oleh mazhab Syafi'i. Fiqh Ad-Dalil ditulis oleh mazhab Hambali. Orang yang bermazhab Hambali, dalam kitab Fiqh Ad-Dalil, dia tak larang membuat sembahyang 20 rakaat. Hambali, mazhab Hambali, orang Saudi. Dia tak tulis, dia tak kata pun sembahyang 20 rakaat salah. Dia kata Rasulullah buat 8. Campur dengan witir 3, 11. Dan taklah salah kalau tuan-tuan nak lebih daripada 8 rakaat. Kerana Nabi kata salatul lail masna masna. Sembahyang malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Selagi mana hang mampu hang buat. Tak salah tuan-tuan buat 20. Tak salah tuan-tuan buat 8. Sekarang ni timbul masalah. Kita nak paksakan fahaman kita pada orang. Kita faham dengan faham kita. Kita nak fahaman kita ni masuk pada kepala orang lain pula. Ini masalah yang berlaku, yang menimbulkan
perpecahan dalam masyarakat. Nak ikut kepala kita. Tidak melihat kepada kesesuaian keadaan, kesesuaian masa. Umpamanya tazkirah. Memang Rasulullah tidak pernah buat tazkirah Jumaat. Dan tazkirah Ramadan, Nabi tak pernah buat. Tetapi dalam keadaan zaman sekarang ni, tazkirah kena buat. Kerana banyaknya persaingan daripada benda haram, benda maksiat. Benda haram sekarang 24 jam. Kedai jual arak, disko, berselepah, berselerak sepanjang jalan. Televisyen 24 jam sepanjang hari. Bukan setakat satu channel, beratus channel. Takkan kita mengaji hanya dalam luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan kuliah tutup. Kita nak tumpu sembahyang sunat. Tetapi kerja-kerja merosakkan masyarakat tidak pernah tutup. Kerja melalaikan manusia tak pernah berhenti. Habis itu kita kenapa hentikan kuliah dalam bulan Ramadan? Kuliah inilah yang nak lawan balik kurang-kurangnya. Memberikan kepahaman balik pada manusia. Memang Rasulullah dulu tak buat tazkirah Jumaat, tazkirah Ramadan. Tetapi zaman sekarang kena buat. Inilah yang dipanggil sebagai ijtihad. Yang kita kena buat. Dan benda ni tak bercanggah dengan syarak. Buatlah. Pasal apa yang bantah? Pasal apa yang larang? Kenapa tak bantah? Kilang arak beroperasi 24 jam. Arak beroperasi 24 jam. Kenapa tak diarah tutup? Menghormati bulan Ramadan tutup. Tak ada. Jalan on. Kenapa kuliah diarahkan tutup? Dengan kuliah inilah nak bagi kepahaman pada masyarakat. Nak bagi orang faham. Nak bagi orang sedar. Nak bagi peringatan. Pada bulan Ramadan ni, yang tak pernah sampai pun datang. Jadi kita kena raikan tetamu-tetamu Allah. Bulan-bulan biasa dia jarang datang, sibuk. Bulan Ramadan dia tak sibuk. Sebab tu dia datang. Jadi kita kena rai dia dengan santapan roh. Santapan rohani. Kadang-kadang kita pun tak kenal dia jiran kita. Bulan Ramadan baru sampai. Semayang sebelah menyebelah. Datang ziarah anak ke? Kita tanya dia. Tak ada. Saya memang orang sini. Oh, tak pernah nampak. Saya memang setahun sekali je datang. Jadi orang macam ni kita kena raikan dia. Bila kita tak setuju. Apa sebab tak setuju? Salah di mana tazkirah? Dia kata Nabi tak buat. Berapa banyak Nabi tak buat yang kita buat, tak salah pun. Traffic light Nabi tak buat pun kita buat. Kenapa ikut? Pukul 2 pagi duk berhenti traffic light depan. Dekat sekolah berhenti. 2 pagi. Kereta sebiji pun tak ada. Merah berhenti. Jalanlah abang, tak ada kereta. Salah, langgar lampu merah. 5 minit tak hijau-hijau lagi. Rupa rosak tuan-tuan. Menyesal balik rumah celaka. Yang tu pasal apa yang kita taat sangat? Sedangkan Nabi tak buat apa? Kenapa kita terima konsep lampu merah? Sedangkan Nabi tak pernah buat. Kenapa yang patuh sangat? Ini yang kita kena faham tuan-tuan. Zaman sekarang ni pasal ni masalah ni. Semuanya tak ada. Kunut tak ada. Ni apa buat kunut ni? Mana ada Nabi buat kunut? Nabi buat kunut kalau ada sebabnya. Ada mudarat, ada musibah baru Nabi buat kunut. Yang kita buat kunut tiap-tiap hari ni pasal apa? Dah tak bagi buat kunut pula dah. Subuh tak ada kunut. Islam mudah. Nak buat-buat, tak mau buat sudah. Apa yang tuan-tuan faham dengan perkataan Islam tu mudah? Islam tu mudah maknanya nak buat-buat kalau benda sunat. Tak mau buat sudah. Tetapi hari ini orang faham Islam tu mudah apa? Jangan buat. Kunut jangan buat. Mudah. Wirid jangan buat. Mudah. Selawat jangan buat. Mudah. Padahal Islam tu mudah. Maknanya ialah nak buat pun tak apa. Tak buat pun tak apa. Itulah mudah.
Nak buat pun tak salah. Buat pun bagus. Itulah mudah. Pilihan. Sekarang ni kita paksa. Jangan buat. Islam tu mudah. Baik. Jangan buat. Islam tu mudah. Itu maknanya jangan buat. Mudah. Sama mana? Jadi susah pula. Aku nak buat dia larang. Oh, sudah. Mana jadi susah? Islam tu mudah. Maknanya ada pilihan. Ada pilihan. Semayang zuhur 4 rakaat. Kena berdiri. Saya sakit ustaz. Oh, duduk. Duduk pun tak boleh ustaz. Saya tak boleh semayang duduk. Pasal apa pula? Saya kena rotan. Duduk dalam penjara. Kena rotan 6 kali. Pasal ada dadah. Bengkok. Coy. Pecah ni. Nak duduk lagu mana? Semayang berdiri. Semayang berdiri. Tu saya duduk pun tak apa. Tuan-tuan kalau masuk penjara. Cuba tengok orang yang kena sebat 6 kali, 8 kali, 10 kali tu. Pecah punggung dia. Pecah isi dia. Daging pun pecah. Sentuh pun tak boleh. Duduk pun tak boleh. Pakai seluar pun tak boleh. Dia nak semayang macam mana? Berdiri. Rukuk berdiri. Sujud berdiri. Itulah mudah. Kena semayang juga. Bukan kata mudah. Tak usah semayang. Udah sakit. Tak usah semayang. Islam tu mudah. Jangan semayang. Bukan macam itu. Islam tu mudah. Okey, semayang berdiri. Ustaz, saya ni pergi mancing. Oi, mancing di mana? Laut. Kenapa tak mancing di pasar? Banyak ikan. Pancing di laut tak salah. Pergilah pancing. Sewa bot pancing di laut. Pulau 9, Pulau 8 disewanya bot. Jadi bila masuk zuhur ustaz, kadang laut tu bergelora. Kalau saya sembahyang berdiri sudah begini ustaz. Tak boleh tetap ustaz. Kadang-kadang jatuh ustaz. Jadi boleh tak kalau saya duduk sembahyang ustaz? Boleh? Boleh sembahyanglah duduk. Walaupun sihat, walaupun tak ada uzur, duduk. Apa sebab saya nak duduk ustaz? Saya bukan uzur. Uzurnya sebab kamu tak boleh berdiri tegak. Sebab buat kamu teromak ambing. Itulah mudahnya Islam. Sembahyang duduk. Bukan makna mudahnya Islam jangan buat. Kalau dah susah sangat nak berdiri, tu usah buatlah. Tuhan faham. Tuan-tuan ingat Tuhan tu pak menekan kita. Sebab ada orang kata kalau kita tak payah buatlah, Tuhan faham. Tuhan bukan pak saudara kita, dia tak faham tuan-tuan. Buat tetapi mengikut kaedahnya. Masalah kita hari ini menimbulkan kekeliruan. Mana ada Nabi selawat sembahyang tarawih? Mana ada Nabi selawat sembahyang tarawih? Memang Nabi tak buat sembahyang tarawih, Nabi tak buat. Dan kita pun tak pernah selawat masa sembahyang tarawih. Siapa yang selawat semasa sembahyang tarawih? Tolong beritahu saya. Suruh dia dah buat. Ada tak tuan-tuan buat semasa sembahyang tarawih selawat? Tak ada. Tuan-tuan buat masa bila? Dah habis sembahyang. Di mana bid'ahnya? Bengong siapa yang kata bid'ah. Nabi betul tak pernah buat sembahyang tarawih selawat. Memang Nabi tak pernah buat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Waladdallin, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Ada? Tak ada. Kita pun tak buat. Yang kita buat sekarang bila? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikil ma'bud. Tu semayang ke? Dah habis semayang tu? Dah habis semayang. Masa bila kita buat tengah semayang? Jadi di mana yang datang bid'ahnya? Yang bid'ahnya sedang semayang selawat. Itu baru bid'ah. Yang tuan-tuan selawat sekarang ni benda dah habis. Habis semayang. Dah habis semayang. Bolehkah dipanggil semayang tarawih? Tak ada. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Macam tak setuju ni. Memang Nabi tak buat selawat masa sembahyang tarawih, betul, saya setuju. Tetapi tak salah kita buat jika dah habis sembahyang. Sembahyang tarawih 2 rakaat stop. Habis je salam, bukan lagi sembahyang. Tadi subuh tadi, tuan-tuan dah pergi salam kanan, salam kiri. Sekarang tuan-tuan sembahyang lagi ke? Dah lah, habis lah. Tuan-tuan nak balon, nak buat apa? Buat lah. Tu imam tadi zikir. Boleh? Tu imam tak boleh zikir pun boleh. Tu baca doa. Tak mau baca doa pun tak apa. Cuma sombong lah siapa tak baca doa. Tu saja. Itu salah berfikir orang buat selawat.
Tu sudah tikai. Bukan dia selawat sedang semayang. Dia selawat dah habis semayang. Kalau nak kirakan lepas semayang tak boleh buat apa, korek hidung pun tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pergi korek hidung. Lepas semayang tarawih. Nabi ada buat korek hidung. Kalau nak kira semua hak Nabi buat. Inilah dia pahaman yang mengelirukan masyarakat. Kenapa orang tua-tua dulu selawat? Pak saya nak bagi Tok Imam rehat. Tuan-tuan ingat jadi Tok Imam ni tak penat. Dia bukan penat baca ayat, penat minda. Lepas ni nak baca ayat apa lah. Lepas ni rakaat berapa lah. Dia kena ingat macam-macam. Jadi yang tolong peringat dia, ni 2 rakaat, ni 2 rakaat. Tok Bilal. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Tak pergi masuk subhanal malikil ma'bud. Tak pergi baca doa pula. Oh, ni rakaat yang keempat lah. Dia ingat yang tu lah. Tu yang datangnya Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulillah. Dia ingat. Oh, ni dua. Al-Fatul Sanih, Al-Fatul Salis. Dia ingat. Tu tujuan dia. Yang keduanya tujuan dia nak rehat. Yang keduanya supaya tak lara. Sebab lepas-lepas semayang tu rehat. Daripada duduk menung kan menyimbang. Habis semayang 2 kali menyimbang. Lincongwi kalah. Kalah. Tadi Jepun dia menang dah. Menang. Taiwan kalah pula. Daripada duduk menyimbang pasal Lee Chong Wei kalah badminton. Tak selawat. Kalau lah tuan-tuan tak selawat. Bida'ah. Tuan-tuan tu selawat. Tuan-tuan menyimbang bak bola. Tapi kalau syukur Adam masuk menang. Bida'ah tak tu? Kenapa tak kata bid'ah? Nabi tak pernah menyimbang pada syukur adab main bola. Ini tuan-tuan kena faham. Benda dah habis semayang. Kenapa nak tikai selawat? Islam tu mudah. Nak buat-buat. Kamu buat sudah. Bukan makna Islam tu mudah. Jangan buat. Itu salah. Itu salah. Apa salah selawat? Benda pahala. Yang salah selawatnya bila tuan-tuan menjerit, tu baru salah. Berlawan-lawan menjerit. Dia tak tahu apa dia jawab. Semalam saya sebut di Kemensah. Subhanal milkil ma'bud. Dia jawab. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'na wa zurina wa maulana Muhammad. Apa bunyi? Nampak bunyi tu macam, bila nak habis? Bukan nampak Rasulullah SAW alaih dah. Bila nak habis? Nampak bunyi macam itu. Bila jawab macam itu, budak yang membisikkan di belakang tu jawab. Lambat lagi. Kita berjenguk pun tinggal. Lapar nak jawab. Jadi tuan-tuan, dia tak nak timbul masalah apa. Kunut Rasulullah dia buat bila ada musibah. Betul. Tetapi siapa yang buat subuh? Kunut tiap-tiap pagi. Yang buat kunut subuh tiap-tiap pagi Umar Al-Khattab. Tuan-tuan berani kata Umar tu bidah? Berani kata? Tidak kata? Alim sangatkah kita dengan Umar Al-Khattab? Umar buat subuh tiap-tiap pagi kunut. Kalau yang lebih alim tentang Rasulullah, kita atau Umar? Umar lagi alim. Apa-apa hal dengan Nabi, dia hunus pedang tu. Siapa nak katakan Nabi, balon tu. Apa-apa hal dia dulu. Kita pun tak tahan Nabi macam itu. Orang duk hina Nabi, ada kita bertahan. Orang duk kutuk Islam, ada kita duk defend Islam. Tak. Umar defend Islam. Adakah dia buat subuh tiap-tiap pagi kunut, dia tak mempertahankan Rasulullah? Dia mesti tahu sebab apa dia buat. Sebab tu Nabi kata, iddu alaiha bin nawajiz. Kamu gigit sunnah-sunnah sahabat aku dengan gigi geraham. Kamu ikut sunnah sahabat aku dengan gigi geraham. Maknanya ikut betul-betul. Macam kita makan tebu. Tuan-tuan makan tebu. Dulu ada mesin. Dulu tak ada mesin tebu. Lah dah ada. Dulu kita tokak je tebu. Tuan-tuan nak patahkan tebu tu daripada belah mana? Gigi depan ke gigi sini? Ni gigi geraham ni. Tu dia. Cabut geraham dah. Sudah tuan-tuan. Paksai apa dengan gigi geraham? Paksai bila gigi geraham, insya-Allah tebu tu takkan jatuh. Tapi kalau depan gigi jatuh. Sebab tu Nabi kata, gigit sunnah Nabi, sunnah sahabat Nabi dengan gigi geraham. Maknanya ikut. Buat betul-betul.
Dia kata Nabi tak ada. Dia ada sebab Ustaz. Dia ada kemarau ke apa baru Nabi kunut. Ada musibah. Tuan-tuan, tak ada musibah ke sekarang? Nurin tu bukan musibah. Kes Nurin tu bukan musibah. Jadi kapok dia saja agak Nurin tu. Kita tak ada anak. Tuan-tuan ingat kes Nurin saja yang hilang. Beribu lagi hilang. Bukankah itu musibah? Umat Islam di Palestin ditembak, disembelih, dilenyek dengan kereta kebaik. Bukan musibah. Umat Islam di Siam dibunuh tiap-tiap hari. Bukan musibah. Umat Islam di Malaysia yang susah nak mengamalkan Islam. Bukan musibah. Yang pakai tudung tak dapat kerja. Yang pakai tudung tak dapat beasiswa. Itu bukan musibah. Dia faham musibah ni bala bencana. Kalau betul bala bencana, Indonesia musibah tiap-tiap hari. Bukan musibah. Di Indonesia tak tahu tempat mana nak duduk. Duduk di darat, gempa bumi. Duduk di laut, tsunami. Duduk di kapal terbang, terhempas tiap-tiap hari. Tu yang datang Malaysia ramai. Tak ada tempat nak duduk, tuan-tuan. Nak duduk di mana? Bukankah itu musibah? Minta pada Allah. Allah mahdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Allah mahdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Seperti mana yang telah kau berikan hidayah kepada orang lain. Rupa ramai hari ini orang yang dah hilang hidayah. Walaupun nama ada hidayah, tak ada lagi hidayah. Kita minta supaya hidayah itu kekal dalam diri kita. Pasal hari ini zaman meleset hidayah. Kita hanya menyebut tentang kemelesetan ekonomi. Tapi kita jarang menyebut tentang kemelesetan hidayah. Jadi kita minta. Itu juga bala. Minta. Tak salah buat. Bila dia tanya pada Umar, kenapa buat tiap-tiap pagi? Rasulullah buat kadang-kadang. Rasulullah patut kadang-kadang. Dia dah confirm syurga dan dia dah confirm dapat hidayah. Kalau kita pun nak buat kadang-kadang macam Rasulullah, dia dah confirm tak? Baik kita buat tiap-tiap hari. Minta pada Allah. Apa salah minta? Kita tak boleh kata bid'ah. Satu benda yang Nabi buat, kalau kita nak buat tiap-tiap hari, itu bukan bid'ah. Janji ada Nabi buat. Janji Nabi ada buat. Bila kita nak buat tiap-tiap hari, itu bukan bid'ah. Yang bid'ah ni Nabi tak buat. Baru bid'ah. Habis itu selawat ada Nabi buat. Ya, Nabi ada selawat. Allah pun perintahkan selawat. Mana ada dalil yang tak ada larang buat? Tak ada. Kalau ada orang kata pada tuan-tuan, selawat lepas tarawih Nabi tak pernah buat. Mana ada hadis Nabi buat? Cuba tanya dekat dia pula. Ada tak hadis Nabi larang buat? Baik Ustaz. Ustaz kata tadi selepas tarawih tak boleh selawat. Tak ada das. Tak ada nas bukan? Ya, tak ada nas. Saya nak tanya Ustaz pula. Ada tak nas yang melarang buat? Cuba tanya dia. Ada hadis yang melarang buat? Bila tak ada hadis yang melarang buat, maknanya benda tu harus buat. Tuan-tuan faham tak? Ni mikrofon. Nabi ada buat? Tak ada. Ada tak Nabi melarang menggunakan mic dalam hadis? Tak ada. Maknanya harus pakai. Kalau kita kata tak ada nas, tolong cari juga ada tak nas yang melarang buat? Tak ada, silakan buat. Kenapa tak tikai semayang tarawih berjemaah? Rasulullah tak pernah semayang tarawih berjemaah. Kenapa tikai selawat aja? Pertikaikan sama tarawih. Nabi tak pernah semayang tarawih berjemaah. Tunjukkan hadis mana dia yang Nabi semayang tarawih berjemaah. Tak ada. Dan tolong tunjukkan juga, kalau kata tak boleh semayang tarawih berjemaah, tunjukkan pula hadis yang melarang jemaah tarawih. Tak ada, maknanya harus buat semayang tarawih berjemaah. Tidak ada hadis yang menunjukkan Rasulullah baca azan 2 kali pada hari Jumaat. Tak ada. Azan 2 kali dibuat oleh Uthman Ibn Affan. Sebelum sembahyang Jumaat, Nabi cuma azan sekali saja. Datang Sayyidina Uthman 2 kali azan. Siapa yang kata bid'ah? Pergilah cakap, jangan azan 2 kali Jumaat, sekali sudah. Kenapa tak fikir yang itu? Inilah yang dipanggil ijtihad. Zaman Rasulullah dulu tak sampai tahap manusia ramai Islam di Madinah.
Di zaman Uthman, Islam dah ramai sangat dah. Kalau sekali azan tak cukup, 2 kali azan. Orang dah nak baca khutbah dah. Sila masuk. Tak salah. Sebab tu jangan bertikai banyak. Zaman Nabi tuan-tuan, masjid Nabi tu dekat Raudah. Duk ada 6-8 tiang tu saja. Sekarang ni Masjid Nabawi di Madinah tu berapa ekar? Bid'ah tu. Bukan setakat bawah saja, atas pun ada lagi. Siap bumbung boleh buka pula. Siap bumbung boleh jadi payung pula. Ada zaman Nabi buat? Tak ada. Itu pasal apa boleh buat? Pilih kata Datuk Arab untuk bid'ah. Semayang Nabi Muhammad 8 rakaat betul. Boleh buat 20. Tu Arab Imam Sudais, Abdul Rahman Sudais buat 20 rakaat. Kalau betul berani sangat kata 20 rakaat tu bid'ah, pergi jumpa Abdul Rahman Sudais. Doktor, Syekh, anta bid'ah Syekh. Dia sepak bisu tu. Dengan orang Melayu beranilah cakap. Pasal orang Melayu tak menyepak bisu. Bagi tu Arab tengok bid'ah siapa? Bagi kita sendiri tuan. Dah Nabi kata dah semayang sunat 2. Setakat mana yang tuan-tuan mampu silakan. Jangan kurang daripada 8 tarawih. Umar 20, Uthman 40 rakaat. Kita nasib baik buat 20. Kalau kita tiru Uthman tuan-tuan, tinggal tu Bilal dengan tu imam. Tu pun masih dapat elong. Kalau tak ada elong, mereka pun lari balik lah. Apa kita duk petikai orang main semayang? Kenapa tak petikai banyak lagi yang tak semayang? Kita duk petikai orang selawat. Kenapa tak petikai orang yang tak selawat? Kita duk petikai orang yang duduk mengaji. Kenapa tak petikai orang yang tak pernah mengaji? Kita duk petikai tazkirah. Kenapa tak petikai dangdut dan disko? Ini yang jadi kekeliruan dalam masyarakat tuan-tuan. Tak habis-habis. Masalah Sayyidina. Masalah doa tak boleh kuat-kuat. Doa pelan-pelan. Kalau doa Nabi pelan-pelan, datang daripada mana hadis tentang doa Rasulullah? Kalau Nabi hanya berdoa untuk dia seorang, bukankah kedekut Rasulullah? Kenapa Nabi doa kuat? Nabi doa kuat. Di kubur Nabi baca doa. Bila sampai di kubur, Nabi berdiri. Nabi tak duduk. Sehinggalah mayat tu disimpan dalam tanah, dikambus, baru Nabi duduk. Mereka pun mantapkan tanah tu, mampakkan tanah kubur, baru Nabi bangun. Nabi bercakap dengan orang kubur. Nabi baca doa pada orang kubur. Ini menunjukkan bahawa doa tu sampai. Siapa yang kata tak sampai? Sebab ada yang kata pula, mana boleh buat tahlil, mana sampai doa. Iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Itu dalilnya. Bila mati saja anak Adam, maka terputuslah dia dengan dunia, melainkan 3. Dia tak faham hadis tu. In qata'a amaluhu, amalannya. Allah tak sebut, Nabi tak sebut amalan orang lain. Nabi kata bila mati anak Adam, terputuslah amalannya. Terputus amalan dia, bukan amalan anak-anak. Maknanya kalau anak-anak nak push pahala pada dia, sampai. Yang Nabi kata ialah amalan orang mati. Amalan orang hidup untuk orang mati sampai. Kalau kata tak sampai, apa faedah Nabi doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Apa faedah Nabi baca doa? Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, rahmatilah ruhnya, ya Allah, berikanlah kebaikan kepadanya, ya Allah. Nabi doa. Kalau kata orang hidup tak boleh doa, tak boleh baca Quran pada orang mati, buat apa Nabi suruh baca Quran, baca Yasin pada orang mati? Ini hadis sahih. Habislah tuan-tuan. Pak mati, pak pula mayang berharap betul-betul hak wajib, sunat ni haram. Tak ada apa lah. Tak buat apa-apa. Abang pergi dah sedekah kat arwah ayah. Aduh, buatlah kenduri tahlil ke, murid ke, wakah atas nama ayah ke. Tak sampai. Tak sampai. Hantar benar tak sampai. Buka dalam kitab. Tuan-tuan, buka dalam buku Yusuf Qardawi, fatwa masa kini. Yusuf Qardawi kemukakan dalil-dalil dia. Sampai.
Paling tak mau ikut esok Qardawi. Oh, Ustaz, saya tak mau ikut Qardawi, Ustaz. Saya nak ikut mazhab saya, Hanbali. Baik, sila buka kitab Fiqh Ad-Dalil. Ataupun buka La Tahzan. Ataupun buka kedukaan bagi orang yang susah. Yang ditulis oleh Abdullah Al-Qarni. Abdullah Al-Qarni sebut dalam buku dia, bab membaca doa dan Quran kepada orang mati. Sahih sampai. Jadi tuan-tuan, kalau mazhab Hanbali dan mazhab-mazhab lain pun mengatakan tak salah buat tarawih 20, tak salah buat kunut lepas subuh, mazhab lain pun kata tak salah. Puak-puak yang kata salah buat kunut ni, dia pun ni mazhab apa ni? Kita iktiraf 4 mazhab je, Ahlussunnah wal Jamaah. Empat mazhab ni tak pernah kata kunut salah subuh-subuh. Tak pernah kata. Hanbali tak pernah kutuk Syafi'i bila Syafi'i buat subuh tiap-tiap pagi kunut. Depa yang kata tak boleh buat kunut ni mazhab apa? Hanbali tak, Syafi'i tak, Maliki tak, Hanafi tak. Depa ni mazhab apa? Ha? Mazhab apa? Ha, lu mazhab apa tuan-tuan? Nabi wirid lepas sembahyang ni, tuan-tuan buka ni. Nabi wirid lepas sembahyang. Depa larang wirid. Depa ni mazhab apa? Apa dalil Nabi wirid? Abdullah bin Abbas kata, selepas habis sembahyang, aku masih ingat kata Abdullah bin Abbas, Nabi akan baca doa subhanallah, subhanallah wirid lepas sembahyang. Menunjukkan Nabi buat. Buka kitab. Kalau agak-agak tak jumpa, jangan kata tak ada. Hari ni masyarakat kita, dia kata tak ada, saya tak pernah jumpa. Hang tak pernah jumpa, orang lain jumpa. Orang duk tikai doa tolak bala. Bila orang kita buat macam ni, apa doa macam ni? Doa macam ni lah, tolak bala ke apa macam ni lah. Buka dalam kitab, baru dapat jawapan. Buka dalam kitab Al-Mughni, jumpa tolak bala doa macam ni, menunjukkan tak mau. Tuan-tuan buka puasa malam sekali lagi di surau ni bawa kemah, tuan-tuan bubur nasi 1 senduk, makan. Orang sebelah pula suruh tambah lagi. Ji, tambah lagi ji. Sikit sangat tak jadi. 1 hari tak makan ni. Tuan-tuan, dia nak tambah kat kita. Tuan-tuan tak mau dah kenyang. Tuan-tuan kata apa kat dia? Tuan Ji kata apa kalau tak mau? Tak mau. Kenyang dah, banyak dah. Nampak dah ni? Nampak dah ni? Tak mau dah ni. Itulah tolak. Saya tak mau. Kenyang dah. Terima kasih. Terima kasih dah dengar. Ada tuan-tuan kata, tak mau jitu, mau dah ni, tak mau. Lagi dia bubuh tuan-tuan. Inilah yang kita kena faham. Yang duk tikai masalah tangan macam ni, pasal apa? Memang tuan-tuan tak mau macam ni. Simpan malaikat 44. Tak mau, Ustaz. Saya tak mau. Maknanya dia nak supaya tak jadi. Duduk macam ni. Saya tak mau, Ustaz. Saya tak mau. Buat. La ilaha illallah, tuan-tuan. Menimbulkan kekeliruan. Tuan-tuan jangan bagi puak-puak ni bertapak di surau ni. Tuan-tuan silap. Bila tuan-tuan bagi tapak, bila dah tapak teruk tuan-tuan, kita yang bagi ruang pada mereka. Kita bagi ruang. Bila dah bagi ruang, kita keliru. Akhirnya berpecah. Pom-pom berpecah. Mana tempat yang saya pergi, bila tuan-tuan bagi ruang aja, memang berpecah. Dah cukup. Tak salah buat selawat. Tak salah buat 20. Ini khilaf. Islam tu mudah. Nak buat-buat, tak buat tak apa. Saya sembahyang tarawih, saya bagi tahu malam ni tuan-tuan kita tak ada selawat lah. Kita direct. Boleh semua? Boleh. Saya tipu, saya buat macam tu. Malam ni kita selawat sikit ya? Boleh? Boleh. Saya buat. Pasal nak bagi biasa. Jangan anggap tarawih mesti ada selawat. Boleh kalau tak selawat. Kita terbuka. Ustaz, kami ni orang lamai Ustaz. Mana laju-laju tak mahu Ustaz. Dah longgar lutut. Kalau terus semayang 2 rakaat sambung. 2 rakaat sambung tercabut lutut Ustaz. Selawat sikit. Bagi dia rehat-rehat. Tegang-tegang urat, kena-kena ke urat. Boleh? Islam mudah. Islam mudah. Ini tuan-tuan kena faham. Bila masyarakat kita ni dah jadi macam ni, banyak sangat yang saya jumpa yang jadi keliru. Sebut Sayyidina tengah baca khutbah tak boleh. Pakai serban tak boleh. Doa lepas sembahyang Jumaat tak boleh.
Tu apa hak boleh? Apa yang boleh? Yang haram betul-betul haram tak ditegur pula. Akhirnya masyarakat tak minat nak main surau. Sekarang ni muzik dalam kereta, muzik dalam radio, muzik dalam rumah, muzik di panggung wayang, muzik di pusat membeli belah. Semua muzik. Muzik dalam masjid. Tengah-tengah semayang lagu apa tu handphone. Bukan kata masjid kita aja, Masjidil Haram pun. Muzik boleh masuk dalam masjid dah. Dengan cara apa? Dengan cara handphone. Muzik dalam video, muzik dalam handphone, muzik dalam paper. Semua dah benda-benda maksiat dah banyak masuk dah. Kenapa ceramah pula hanya di masjid semata-mata? Luar masjid tak boleh. Di pasar lah buat ceramah, tempat orang berkumpul ramai. Di kubur orang berkumpul ramai buat ceramah. Kalau saya pergi Pengkebumian Nurin semalam, saya buka buat hela. Bagi kesedaran pada masyarakat. Ni nampak tak Nurin mati? Kena tusuk dengan timun, kena tusuk dengan terung, kena rogol, kena dera, lebam seluruh badan, kena colek sampai kurus. Pak siapa manusia berhati binatang ni buat macam ni? Jawapannya kerana tidak dilaksanakan hukuman hudud. Sebab tu mereka berani buat macam ni. Kalaulah dilaksanakan hukuman Allah, orang tak berani buat. Itulah nama dia ijtihad. Masa tu ramai daripada buat saksikan mayat budak kecil kena dera macam itu. Baru dia buat insaf. Betul ya? Kalau jadikan anak aku macam ni, Allah. Kalau jadikan anak aku macam ni, ya Allah. Dah sampai dah masa dia pakai hukum Islam. Orang Cina pun setuju, orang India pun setuju. Tiba-tiba tak boleh talqin, bid'ah. Balik. Nak insaf apa tuan-tuan? Nak insaf apa? Saya kalau pergi kubur, orang panggil saya baca talqin, saya panggil semua keluarga dia. Jangan duk buah pokok ketapang. Jangan duk buah pokok berangan. Jangan duk buah pokok pisang. Mai dekat saya. Saya nak baca talqin. Bukan saya ajak si mati tu. Saya ajak hidup. Yang mati bukan boleh angguk kepala lah. Wahai si Fulan bin si Fulan, janganlah takut duduk dalam kubur. Tak takut apa, dia duduk dalam dah. Kita duduk di atas ni memanglah boleh cakap. Dia bukan boleh angguk dah. Tak ada takut, tak ada. Dia tak boleh jawab dah tuan-tuan. Yang kita nak ajar ni, yang datang, yang ramai-ramai datang ni. Sebab itulah orang baca talqin. Tak payahlah ikut buku. Ini buku pun lunyai dah. Tercabut kulit muka suratmu hilang lah. Kat mana pula? Duk main elio habis-habis. Tinggallah buku tu. Talqin pada orang hidup. Tuan-tuan, cuba tengok saudara kita yang dimasukkan tadi. Apa harta yang dia bawa, apa pingat yang dia bawa, apa pangkat yang dia bawa. Tak ada apa-apa. Yang dia bawa 3 laikan kapan saya. Hari ini dia mendahului kita. Entah esok, entah lusa, kita pula mengikut jejak dia. Apa persiapan kita untuk masuk ke dalam liang lahat yang gelap dan gelita? Bukan. Tak teriak pun ada. Yang takut pun ada. Itulah talqin. Nak bagi orang insaf. Bukan nak bagi yang mati tu insaf. Kalau nak buat ceramah, puak-puak ni mampu nak datang tuan. Tapi dengan sebab mati, datang. Daripada Melaka balik, daripada Sabah balik. Nak tengok mayat. Dia buat akan hantar sampai ke kubur. Kita bagi pula santapan roh di kubur. Itulah tujuan talqin. Bid'ah kan? Kenapa tak kata bid'ah sekarang ni? Muzik boleh masuk daripada segala ceruk. Segala ceruk boleh masuk. Kita lawan dia dengan tazkirah, dengan ceramah. Di mana-mana tempat yang boleh kita bercakap. Jangan kita menghadkan bahawa ceramah hanya di surau, di masjid. Tidak. Di mana-mana saja. Di rumah kenduri kahwin. Buat ceramah. Sebelum makan, buat ceramah. Tuan-tuan sekarang buat kenduri kahwin di hotel, di dewan. Buat ceramah dulu. Pukul makan pukul 12. Tulis lengkap tu. Makan pukul 12. Hidangan akan dihidang jam 12 tengah hari. Oh, mereka pun penuh meja. Tuan-tuan, untuk meraihkan pengantin pada tengah hari ini, sebelum kita menjamu jamuan, kita mendengar sedikit halwa telinga yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Kazim bin Ilyas. Ceramah bertajuk perkahwinan dalam Islam. Silakan Ustaz. Mereka tak balik ya tuan-tuan. Lapang ni, nasi duk ada ni. Pukul 11.30 start. Habis pukul 12. Lepas tu cukup balik. Apa salah?
Apa salah tuan-tuan? InsyaAllah orang lama-lama dia minat, bagi juga ceramah ni je. Carilah ustaz cengih sikit. Jangan pergi cari ustaz beleh. Jadi kahwin ni kan dia memang orang. Jom kita pergi makan kedai mamak tu pun. Carilah hak menceriakan sikit. Hak boleh naikkan situasi, naikkan mood. Lebih cari tu banyak pada mengajar lah, lorat lah. Tu banyak lagi, ya tu banyak pada ilmu. Jadi kita ya, macam kita ya. Enggak. Orang hak tengok tu pun lepas ni mesti ya. Lepas ni mesti ya. Betul tak berada? Dia boleh kira tu satu. Seminit 60 kali ya tuan-tuan. Lama-lama orang panggil dia ustaz ya. Carilah hak jenis sikit yang boleh menaikkan mood. Lama-lama orang suka. Baik, yang ketiga, faktor untuk melakukan qiyamul lail. Aku ingat je nak berhenti dia sambung pula. Kawan dia tutup kitab lah. Iaitu hendaklah seseorang bertekad untuk melakukan qiyamul lail. Itu tidak berjaga terlalu lewat malam. Kerana orang yang berjaga larut malam, dia takkan boleh bangun qiyamul lail. Kompom tak boleh bangun. Pukul 2 pagi lepak di medan ikan bakar lagi. 2 pagi lepak di medan ikan bakar. Balik rumah pukul 4. Bila nak qiyamul lail? Tengok tali mesej sampai pukul 12. Bila nak qiyamul lail? Susah tengoklah TV tuan-tuan. Saya ni balik mengajar tengok berita yang pukul 12, TV 3. Lepas tu tidur. Nak tengok berita ya. Sebab kita setiap malam mengajar. Mana nak tengok berita pukul 8? Tengok berita orang putih lah pukul 12 tu. Kalau tak balik awal tu, susah tengoklah. Nak tengok apa lagi? Piramli. Semua kita tengok. Ibu mertuaku. Last sekali Piramli buta. Tutup dah tahu dah. Apa lagi nak tengok? Cerita Hindustan. Hero mesti menang. Tutup lah. Dah tahu dah. Punya berlawan. Panjat gunung. Naik kereta api. Lompat scrambler. Punya teruk cerita Hindustan. Last sekali hero menang. Polis tak payah buat kerja apa. Hero yang mengalahkan 100 penjenayah. Polis main tangkap je. Bawa jeep satu. Bawa hotel satu. Inspektor Sahab sampai. Tu je. Kalau kita dah tahu Inspektor Sahab mari. Penghujung Ramadan balik lah tuan-tuan. Buat apa lagi yang nak tunggu? Habis lah. Nak tengok cerita Melayu. Drama Melayu. Mesti ada makan atas meja. Dah tahu lah. Datuk-datuk makan atas meja. Ada orang gaji seorang. Mesti ada punya tuan-tuan. Kemudian lari daripada rumah. Kemudian bergaduh. Mesti ada punya. Gaduh naik kereta besar lari. Naik motor lari. Pakai helmet naik motor besar. Lepas tu pasang lagu. Sendiri. Apa lagi nak buat? Dah tahu dah skrip macam tu punya. Baik kita tidur. Saat lagi nak sembahyang malam. Nak tengok Gusti. Tahu dah. Tak ada luka punya. Hempuk lah ke mana pun. Lontar daripada atas, naik ke atas, turun ke bawah, bawah turun ke atas. Tak luka pun tuan-tuan. Buat apa lagi kita nak tunggu? Baik kita tidur. Television lah yang menyebabkan kita susah bangkit malam. Television yang menyebabkan kita susah bangkit malam. Sekarang tak TV dah. Sekarang ni internet. Di China 3 hari 3 malam dia tengok internet mati tuan-tuan. Kekurangan air, tak cukup tidur. Apa pun semua dia 3 hari 3 malam dia main internet mati tu. Sebab tu disuruh rehat, tenang-tenang fikiran untuk sembahyang malam. Dan yang keempatnya, di antara faktornya juga untuk membolehkan qiyamul lail ialah dengan tidur sekejap di waktu siang. Pukul 1, pukul 12.30, pukul 1.30 lepas zuhur atau sebelum zuhur, tidur sekejap dengan niat untuk membolehkan sembahyang malam. InsyaAllah itulah cara dia untuk mendirikan sembahyang malam. Bila kita jadi sembahyang malam, buat sembahyang malam tuan-tuan, menghidupkan malam dengan baca Quran, zikir, solat dan sebagainya, kita insya-Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah tuan-tuan, dah masuk duha, dah masuk isyraq dah kita ni. Dah tak sesuai dah dia panggil kuliah subuh. Habis dah subuh. Tak, jadi kena sambung kuliah isyraq dan kuliah subuh. Cukuplah. InsyaAllah pagi ni jam 9.30 pagi saya ada ijtima' ilmu di surau Kemensah Al-Iman. Kita baca 3 kitab. Tuan-tuan balik rumah ni jangan tidur lah. Pergi mengaji lah. Ni nak dendam nak tidur ni. Aku sampai rumah aku terjun dan kata jangan.
Pukul 9.30 kan kita start. Ada 3 kitab kita buka. Kitab Tauhid, kitab Fiqh dan kitab Muhimmah. Bukan tuan-tuan buat apa pun, tuan-tuan dengar. Yang teruknya saya bercakap. Baru ni saya ada rakaman dengan RTM 2 jam 40 minit. 2 jam 40 minit duk rakam dengan RTM. Setitik air pun mereka tak bagi, tuan-tuan. Puasa waktu siang nak bagi apa? Saya kata kat penerbit tu, tak patut tu aja, ni setitik air pun tak bagi, saya nak minum. Ya ada puasa je nak bagi. 2 jam 40 minit tak berhenti. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita. Tuan-tuan hanya dengar aja. Saya bercakap. Pukul 9.30 sampai pukul 12 nak cakap apa, tuan-tuan? Puasa pula, ayak tak boleh minum apa, tak boleh. Tapi insyaAllah mohon pada Allah bagi kekuatan. Tugas tuan-tuan mengaji je. Saya huraikan kitab Fiqh, kitab Tauhid, Hidayatul Mutafakkirin, kitab Fiqh, Al-Mu'inul Mubin, dan kitab Rumah Tangga, Muhimmah fil Ilmil Hadis. Ya, jam 9.30 pagi. Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma badir syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Walhamdulillah rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.